Assalamualaikum, selamat malam, sound check. Kita akan mula lagi 1 minit. Okay, boleh dengar tak suara saya dengan jelas? Kalau boleh tolong komen, dengar. Okay, kita nak buat sambungan kepada semalam, di mana kalau siapa yang ada tengok live saya semalam ada import error. Dia tak dapat nak detect kelas yang ada dekat Turtle modul. Jadi ada one small mistake, ada kesilapan kecil yang saya dah buat. Aduh, boleh tak perasan pula kesilapan tu kan? Okay, jadi itu adalah pembelajaran lah, reminder untuk kita semua kan, untuk refresh balik apa do's and don'ts dalam kita nak buat programming menggunakan Python ni. Okay, jadi kita akan mula sekarang lah. Jadi Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih bagi mereka yang menonton live kita pada malam ini. Okay, jadi malam ni saya nak sambung. Kita buat Turtle modul, melukis dengan menggunakan Turtle modul. Sepatutnya kita buat semalam, tapi semalam saya ada dapat import error. Import error masa tengah buat. Jadi saya pun kena check balik lah apa yang tak kena kan dengan saya punya kod ni. Rupanya ada buat satu kesalahan, kesalahan yang orang kata tak adalah besar sangat kesalahan tu, tapi dia nak dia baiklah untuk pembelajaran kita bersama. Okey, bagi mereka yang menonton lepas ni, anda tahulah jangan buat certain things tu kita tak boleh buat, do's and don'ts, apa yang kita jangan buat bila kita buat programming menggunakan Python. Okey, jadi kalau siapa yang menonton ni boleh tak komen sikit dari mana anda menonton. Okay, sound saya jelas ataupun tidak. Okay, jadi apa yang berlaku semalam, gambar clear Okay, so lighting tak berapa cantik. Alright, so apa yang berlaku semalam, saya try run and then dia kata kat sini turtle has no attribute turtle. Jadi macam kenapa benda ni berlaku? Okay, kenapa benda ni berlaku? Basically ini berlaku disebabkan oleh saya pergi namakan file saya turtle.py. Jadi bila kita import turtle ni, sebenarnya dia import saya punya file turtle ni, turtle.py. Jadi ini adalah satu perkara yang kita tolong elakkan bila kita dah kita nak buat nama untuk kita punya coding script ni, file ni, kita please jangan namakan dia similar to apa-apa library. Okay, sebagai contoh kita pergi namakan dia sebagai pandas ke, kita pergi namakan dia sebagai numpy ke, jangan buat macam tu. Okay, so dalam kes ni kesalahan yang saya buat adalah saya pergi namakan file saya sebagai turtle.py, so that bila dia import, okay, bila dia import turtle ni, maknanya dia bukan import library turtle, dia pergi import file turtle yang saya buat. Okay, so sebenarnya kita boleh import benda lain juga. Sebagai contoh, saya nak import dice ke, kalau anda tengok dekat saya punya file ni ada dice.py, main.py. Sebenarnya kita boleh import file lain tu, okay, untuk kita gunakan dalam file yang kita tengah buat kerja ni lah. Okay,
Jadi kesalahan saya adalah saya pergi namakan file saya turtle.py. Ini adalah satu kesalahan yang mungkin saya tak perasan lah semalam. Okay. So apa yang kita kena buat adalah kita kena delete file ni. Okay, please delete. Okay, so kita buat file baru. Okay, saya namakan dia Squirtle lah. Squirtle.py. Okay. So bila saya dah namakan selain pada turtle tu, okay, jadi hopefully bila kita nak import turtle punya modul tu tak ada masalah lah. Okay, import turtle. Alright. So next adalah bila kita dah import turtle, saya nak tunjukkan anda juga kan, kalau semalam saya ada import, ada beberapa cara saya import. Satu adalah saya import turtle. Okay, satu lagi saya tunjukkan saya buat from turtle import turtle besar dan juga screen screen. Okay. Jadi saya ada dua cara saya nak import ni. Satu saya import turtle, satu lagi saya gunakan from turtle import turtle class dan juga screen class. Okay, sebab di dalam library turtle ni dia ada turtle class dan juga screen class. So apa beza dia, kejap lagi saya tunjukkan. Lagi satu saya ada buat juga, saya buat from turtle import, saya gunakan asterisk ni. Okay, ni pun saya ada buat. Jadi ini adalah beberapa cara lah kita nak import kita punya library. Okay, jadi apa beza dia? Okay, apa beza dia? Okay, jadi kalau saya just import turtle, yang lain ni saya comment balik. Okay, saya comment. Okay, so kalau saya import turtle, let's say saya buat satu objek, nama objek tu adalah Squirtle. Okay, so saya nak objek saya ni dia punya kelas dia kelas turtle class capital T yang terdapat di dalam library turtle. So kita kena buat turtle. Okay, turtle. Alright. So ini cara macam mana kita nak create objek dengan kelas turtle. Okay, so cuba saya print. Okay, type Squirtle. Okay, type Squirtle, and then saya nak run dekat terminal buat new terminal. Okay, sekejap. Saya buat new terminal and then Python Squirtle.py. Okay, so anda boleh tengok saya punya kelas adalah kelas turtle. Kelas turtle. Turtle ni adalah library. Turtle T besar ni adalah dia punya kelas. Okay, jadi nampak tak tadi macam ada berkelip, macam ada satu window pop up, lepas tu terus hilang. Okay, jadi itu adalah dia punya kata UI lah untuk kita nak melukis menggunakan turtle modul ni. Alright, so saya kena import lagi satu. Sorry, bukan import ni saya dah import turtle. So ada lagi satu objek yang saya kena buat, iaitu objek screen, di mana dia punya kelas dia adalah kelas screen. Okay, kemudian saya buat screen. Okay, saya punya objek screen, saya buat exit on click, method exit on click. Apa maksud method exit on click ni? Maksudnya bila saya klik dia akan exit. Okay, so kita try run lagi sekali. Python Squirtle.py. Okay, now okay, so sekarang ni anda boleh nampak saya punya screen ni dia ada lah kan. Okay, jadi dia akan exit bila kita klik. So bila kita klik tu, dia punya window tu akan tutup. Okay, so nampaknya kita dah berjaya lah dan kita punya turtle dah berjaya import kita punya turtle modul. Okay, so masalah semalam adalah kerana kita punya file kita punya file ni kita pergi namakan dia turtle. So bila kita import turtle, maksudnya dia bukan import library tetapi dia pergi import
file turtle kita yang kita baru buat. Okey, jadi itu adalah satu mistake yang jangan diulangi. Jangan pergi nama yang kita punya file tu nama apa-apa library yang dah ada lah, pantas ke kan. Okey, jadi ini satu cara. Okey, cuba kalau saya buat from turtle, import turtle dan juga screen. Okey, so saya nak komentkan semua ni. Okey, saya komen. So sekarang ni cara kedua yang saya tunjuk semalam, saya from turtle, import turtle class dan juga screen class. Jadi cara kedua ni, saya bukan import the whole turtle module, tetapi saya import class turtle dan juga class screen yang ada di dalam turtle module saja. Okay, so bila saya nak create saya punya objek skuter saya, okay, saya boleh guna turtle terus, T huruf besar. Saya buat macam ni. Dan juga saya punya screen object, saya just gunakan panggil class screen huruf besar tu lah. Okay. Jadi nampak tak ada perbezaan antara cara pertama dengan cara kedua. Di mana kalau cara yang pertama tadi kita kena letak dulu library ataupun modul turtle kat depan ni, and then kita gunakan dot method, kita panggil lah class. Kita panggil class turtle besar ataupun class screen, okay, S huruf besar ni. Okay, jadi terpulang lah sama ada nak guna yang first method ataupun second method kan. Okay, the next one yang saya nak tunjukkan anda, kita boleh rename balik sebenarnya kita punya turtle class, kita boleh rename balik kita punya turtle module ni. Okay, ST sebagai contoh. Saya renamekan dia balik ST, so that bila saya rename dia ST, apa yang jadi adalah kita boleh, okay, kita boleh instead of kita type panjang-panjang turtle, kita letak T aja. Kita letak T saja kat depan ni. Okay, so macam ni pun boleh. So instead of kita kena type panjang-panjang T, kita tak perlu ni lah, kita just type T je. Okay, alright, so ada ramai juga yang watching hari ni. Okay, dari Bangi jelas Zuri. Okay, terbaik. Alright, so next apa kita nak buat? Kita dah ada kita punya skuter. Okay, yang print ni tak payahlah tadi sebab saya nak check aja kan. Saya nak check saya punya kelas. Okay, so next apa kita nak buat? Kita nak skuter kita ni melukis lah kan, sebab tajuk live kita adalah melukis. Okay, tajuk live kita melukis. Right, so apa kita buat adalah kita boleh gunakan method pen down. Kita punya objek skuter ni kita guna method scan pen down. Sebab apa? Sebab kelas turtle ni dia boleh kita nak melukis dekat window yang keluar tadi tu kan. Okay, itu adalah tempat di mana kita nak melukis. Jadi ada method pen down. Cuba kita search up. Okay, ini bila kita nak melukis, kita ada pen down, kita ada pen up, okay, kita ada pen size, width. Okay, benda-benda ni semua saya bukannya kita ingat kan. Okay, benda ni banyak yang kita tak ingat. Terlampau banyak method, terlampau banyak attribute yang ada. So documentation adalah tempat kita nak rujuk lah. Okay, yang penting kita faham je apa yang macam mana nak baca, macam mana nak guna kan. Okay, so dia ada forward. Ni kalau kita nak move and draw, kita gunakan forward. Okay, forward. So saya nak cuba jap. Cuba tak gunakan pen down. Saya just forward and then distance. Distance dia saya tak pasti dalam unit apa, tapi saya nak letak 25. Okay, okay, ada beritahu lah distance dalam unit apa, saya tak pasti. Okay, so apa saya buat adalah skuter saya akan move forward 25 unit lah. Okay, 25 unit. Okay, so 25 unit banyak tu. Okay, so cuba kita lebihkan dia. Kita lebihkan pergi ke 100. Okay, so boleh nampak tak? Okay, dan anda boleh nampak turtle saya bergerak tadi, dia agak laju juga. Jadi boleh tak kalau kita nak slowkan dia,
Okay, caranya adalah kita gunakan method speed. Okay, method speed. Slowest adalah 1. Saya gunakan speed 1 lah. Kita cuba speed 1. So dekat atas ni kena letak speed 1. Kalau tak laju sangat, semua orang tak nampak. Okay, jom kita cuba lagi. So nampak kita punya turtle bergerak. Jadi ini bukan turtle kan. Ini adalah arrow anak panah. Jadi macam mana kita nak tukar dia kepada turtle? So refer recommendation balik, search turtle. Tapi macam banyak turtle kat sini kan. Shape kot. Kita cuba search shape. Ada tak? Okay. Alright, shape. Okay, shape. Get shape. Apa lagi yang ada? Turtle shape. Kena check jap. Okay, shape sama shape dalam tu kita letak turtle So kalau kita nak ubah shape tu jadi turtle, so saya kena tambah dekat atas ni squirtle dot shape. Okay, kita letak turtle. Baik, jom test lagi sekali. Saya tak tahu kenapa macam dia macam ada bug sikit Saya nak kena klik 2 kali baru window tu tutup. So kita test lagi sekali. Okay, so sekarang ni saya punya instead of arrow tadi, dia dah keluar tukar jadi turtle lah. Okay, tapi turtle saya color hitam. Boleh tak kalau kita nak tukar color dia jadi warna hijau? So macam biasa kita gunakan method color. Color apa yang ada. So kita cuba baca kat documentation ni ada tak. Okay, dia tunjuk green. So dia ada first and saya tak pasti apa yang first and second argument yang ada kat dalam ni. Oh, okay. So dia ada pen color dan juga fill color pen color, fill color kot. Ya ke? Saya tak pasti. Mungkin. Okay, tetapi kita cuba buat satu color dulu. Kena cuba-cuba. Okay, so sekarang ni turtle saya dah tukar jadi color hijau. Okay, tukar color hijau. So next, apa kita nak buat? Baik. Jadi kita boleh cuba buat sebab disebabkan melukis dan juga saya dah bagi tahu dalam sesi semalam, turtle modul ni sangat sesuai untuk kita nak exposure kepada kanak-kanak lah kan. Kanak-kanak atau remaja kalau mereka nak belajar Python kan. Kadang-kadang bila kita code aja kita tak nampak, visually kita tak nampak, jadi mungkin ada masalah lah untuk kanak-kanak nak belajar code kan. Okay, tapi turtle modul ni agak menarik lah. Kita boleh jadikan task untuk melukis objek ke untuk mereka cuba-cuba. Okay, biasakan diri dengan Python programming language. Okay, tetapi bukan saja kanak-kanak, orang dewasa pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, so task kita yang pertama mungkin kita nak buat lukis square. Lukis square. Square apa? Segi 4 sama. Okay, segi 4 sama. So macam mana? Sekarang ni kita dah move forward kan 100. Jadi kalau kita nak lukis square, kita kena, dia dah move forward, lepas tu dia kena turn 90 degrees, betul tak? Okay, dia kena belok 90 degrees. Jadi macam mana nak buat dia belok? Macam mana nak buat dia belok 90 degrees Ada ke? Okay, position ke Okay, kita cuba jap. Check documentation. Macam mana nak buat dia? Position dia tukar ke left 90. Left 90.
Okay, left 90 maksudnya dia akan turn 90 degrees. Okay, ke kiri, left. Okay, left 90. Okay, cuba kita test. Left 90, apa yang jadi? Okay, so sekarang ni turtle kita dah berpusing 90 degree, 90 darjah. Okay, tetapi dia tak bergerak lagi kan. Okay, so apa kita kena buat adalah bila dia dah turn tu, kita kena forward lah balik. Forward 100. Okay, forward 100. Kemudian dia akan turn lagi sekali. Turn 90 degrees. Kena bayangkan dalam kepala. Turn 90 degrees. Kemudian forward lagi 100. Okay, and then dia turn lagi sekali 90 degrees. And then forward 100 untuk completekan jadi square. Okay, alright, cuba kita test sekejap. Okay, turn. Okay, so dah jadi kita punya square. Alright, jadi apa kita buat? Senang saja. Kita just forward 100. Okay, forward 100 unit. Kemudian kita ke kiri 90 darjah. Okay, and then kita forward lagi 100. Ke kiri lagi 90 darjah. Okay, and then kita forward 100. Ke kiri lagi, forward 100. Maka terbentuklah square. Okay, so dah accomplish kita punya task yang pertama. So task yang kedua, kita nak buat apa? Mungkin kita nak draw circle. Okay, draw circle. Jadi circle ni tak silap saya ada dia punya dia ada method circle So untuk ni saya akan comment out. Okay, saya akan comment yang atas ni supaya dia tak draw ni lah. Okay, dia tak lukis square ni. So untuk circle, apa kita buat adalah kita gunakan method circle. Okay, dan di dalam ni adalah radius. Okay, kita ada radius. Kalau tadi kita buat square kita 100 jadi kita nak radius 100 jugalah. Okay, so jom kita cuba tengok turtle kita ni berjaya tak lukis circle. Okay, jadi dia buat satu pusingan dengan radius dia 100. Okay, radius 100. So berjaya. So next, contoh seterusnya kita nak draw apa Draw segitiga. Okay, segitiga macam mana? Macam mana dia nak draw segitiga? Okay, jadi segitiga ni dia kena turn sebanyak berapa degree? Okay, kalau tak silap saya kena 60 degree kot. Betul ke? 60 degree. Ini kena check balik ni matematik sekolah rendah. Sekolah menengah. Aduh, tak ada masa pula nak check. Okay, jadi kita main test-test je lah. Okay, so kalau siapa yang tahu mungkin boleh komen Saya bela pula malam ni. Okay, so macam mana kalau kita nak lukis triangle saya rasa kena turn sebanyak 60 darjah kan, rasanya lah. Okay, squirtle dot left. So kalau 90 darjah ni 45 darjah, rasanya 60 darjah. Okay, 60 darjah. Alright, so turn 60 darjah. Sebelum tu kita kena forward dulu. Okay, squirtle ni kena bergerak dulu. Forward sebanyak 100. Okay, and then dia turn left. Kemudian dia move forward lagi sekali. Test. Kalau tak jadi kita punya pattern ni, saya tak tahu. Aduh, ni matematik ni
sekolah menengah dulu ada belajar matematik. Okey. Okey, tak apa. Test saja. Nama file squirtle perlu di-type bersama method. Contoh squirtle.color. Nama file. Tak semestinya. Okey. Baik, ni saya punya circle tadi. Cancel. Okey, sebab kita tak comment benda ni. So better comment. Okay, and then kita jalan balik kita punya pattern squirtle. Teruk sangat ni. Ini bukan turn 60 degrees, turn 30 degree. 360. Okay, jadi inilah masa ni untuk kita google. Okay, triangle angle. Okay. Okay. Okay, jadi 30 30. So since the three interior angles of a triangle add up 180, jadi kita bahagi dengan 3. Okay. Okay, 180 bagi dengan 3 dapat 60. Okay, betul lah tu 60 kan. Okay, so dia nak turn 60 degrees. Kalau dia turn 90 degrees, adakah dia turn sebanyak 120 degrees? Turn 120 degrees. Turn 120. Okay, so left 120. Okay, cuba jap. Bismillah. Okay, betul lah tu. Jadilah sikit kita punya triangle kan. Cuma dekat sini silap forward 100. Okay, forward 100 and forward 100. Okay, so jadi tak kita punya triangle? Okay, dah jadi triangle. Okay, jadi dia 120 lah kan. Jadi formula dia adalah 360 bagi 3 kan. 360 bagi 3 jadilah 120 kan. So formula dia adalah 360 bahagi dengan berapa banyak side yang kita ada. Sebagai contoh, kalau ada 4 side kan, square ataupun rectangle, dia ada 4. Jadi 360 bagi 4 dapat 90 kan. Jadi dia turn 90. So kalau segitiga 360 kita bahagi dengan 3 dapat 120. Okey, dah ingat balik dah. Okey, tu rumus masa sekolah menengah dulu Jadi kalau kita nak lukis pattern lain kita ada apa, hexagon sebagai contoh. Hexagon. Okey, hexagon berapa dia punya sisi? Okey, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 360 bagi 6 kita dapat 60 degree. So cuba kita buat turn 60. Turn 60 degree. Turn 60 degree. And then tak silap dia kena 6 kali lah turn kan. Okay, so kita ada baru tak siap 1, 2, 3, 4, 5. Kita test dengan 5 dulu. Okay, jom run. Okay, jadi kita punya hexagon Jadi
Yes, menarik. Okay, kita dah boleh melukis shape menggunakan turtle module lah. So apa lagi benda yang kita boleh buat? Macam-macam actually. Boleh refer to the documentation. Okay, sebagai contoh dia buat apa kat atas ni, macam menarik. Dia gunakan saya tak pasti apa ni. Dia nak buat corak ni lah. Dia nak buat corak ni kan. Jadi saya tak nak cuba ke nak cuba. Semalam macam dah cuba. Okay, tak apalah, kita cuba So tengok apa dia buat. So kita komen semua balik. Okay, sebab ini dia gunakan import all dia gunakan import from turtle module, import asterisk star ni. Dia akan import segala kelas, segala function yang ada dekat dalam turtle module. Okay, so that dia boleh gunakan color saja. Dia tak perlu nak letak turtle kat depan. Okay, dan juga begin fill punya method ni pun dia tak perlu letak turtle kat depan sebab dia dah gunakan star ni. Okay, so jom tengok jap apa yang dia buat. So hasil dia sama tak? Okay, tengok dia, kita punya turtle ni melukis. Okay, so sampai bila nak habis ni? So while true ni selagi dia true lah, dia akan melukis. Okay, so dah habis. Dah dapat satu corak ni kita gunakan contoh yang ada je lah dekat dalam turtle module punya documentation. Okay, alright, so saya rasa itu saja untuk tutorial pada malam ini. Agak menarik untuk kita just nak explore, nak saja sebagai hobi ke, sebagai nak explore turtle module, ataupun nak ajar beginners, okay, ataupun kita sebagai beginners nak belajar, ataupun nak ajar anak-anak yang mungkin dah cukup umur dah, instead of main game ke apa kan, kita nak bagi exposure untuk mereka belajar Python programming. So boleh start dengan turtle module relate balik dengan apa yang mereka belajar kat sekolah pasal geometry, shapes apa semua kan, and then kita boleh melukis menggunakan turtle module. Okay, alright, jadi sampai sini saja saya punya sesi live pada malam ni. Harap bermanfaat dan selamat mencuba turtle module ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum dan jumpa lagi pada masa akan datang. Bye.